protection. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kami daripada Group 2 daripada subjek Forest Protection FDM 2308. So hari ni kami akan cerita ataupun share kat korang tentang pest control. Okay guys, apa itu perosak? Ataupun dalam bahasa Inggeris, what is pest? Okay, perosak ialah serangga ataupun organisma hidup yang bersaing dengan haiwan peliharaan atau tumbuhan untuk mendapatkan makanan dan air. Okay guys, seterusnya kita akan terus kepada apa itu kawalan serangga perosak. Okay, kawalan serangga perosak ni adalah satu metod ataupun cara untuk kita mengurus, membuang, menghindari serangga perosak ini. Empat jenis kawalan. So, terdapat 4 jenis kawalan yang digunakan untuk mengawal populasi serangga perosak. So, yang pertama adalah kawalan kultur, kawalan biologi, kawalan kimia dan kawalan fizikal. Kalau korang nak tahu kawalan biologi ni apa? Okay. Kawalan biologi ni adalah Okay guys, kalau korang nak tahu apa itu kawalan biologi, kawalan biologi ni adalah kita menggunakan organisma hidup untuk mengawal serangga perosak ini. Kalau korang nak tahu, berabad-abad yang lalu petani dekat China tu, diorang memerhatikan bahawa semut dapat mengawal serangga perosak di kebun sitrus mereka. Okay guys, serangga perosak yang ada dekat kebun sitrus mereka tu, diorang seperti kumbang, pepijat yang makan daun kat kebun tu. So, jadi bila diorang dapat tahu benda tu berlaku, diorang kumpul sarang kertas semut daripada kebun dekat luar bandar, diorang letak dekat dalam kebun mereka. Kenapa perlu mengawal serangga perosak? Kebanyakan pepijat dan serangga tidak berbahaya dan memberi manfaat kepada ekosistem kita. Certain serangga akan memberi kebaikan kepada tumbuhan dan certain serangga juga ada yang memberi keburukan kepada tumbuhan. Tetapi mereka tidak disukai, ditoleransi atau dikehendaki. Mengapa? Sebab sesetengah serangga ada yang membuatkan kita merasa geli sama ada dari struktur badan mereka ataupun pergerakan mereka. Serangga perosak juga boleh mengganggu atau menjadi kebimbangan kesihatan dan keselamatan serius pada pertumbuhan pokok dan ekosistem hutan. So, kawalan kimia ini merupakan penggunaan bahan kimia untuk membunuh perosak, mengawal pemakanan, tingkah laku dan mengawan. Tapi guys, korang kena ingat, sewaktu korang menggunakan kawalan kimia, biasanya korang akan menggunakan satu kemikal yang berbahaya, iaitu dengan cara semburan ataupun berbagai-bagai lagi cara. Korang kena ingat, menggunakan kawalan kimia ni, korang kena pakai PPE. Korang tahu apa itu PPE? PPE itulah PPE tu adalah Personal Protective Equipment, yang di mana korang kena pakai baju overall suit sebelum korang menggunakan kawalan kimia. Ingat tu. Kaedah ini melibatkan pengubahsuaian amalan peladangan dan pekebun standard untuk mengelakkan daripada mereka untuk mengelakkan perosak dan menjadikan persekitaran kurang menguntungkan bagi mereka. Pusingan tanaman menggantikan tanaman yang terdedah kepada perosak yang serius dan tanaman lain yang tidak terdedah secara bergila-gila. Sanitasi merujuk kepada memastikan kawasan itu bersih daripada tumbuh-tumbuhan atau bahan-bahan yang mungkin menyimpan perosak yang berhampiran dengan tanaman untuk dilindungi. Serangga tertarik kepada tanaman perangkap yang kemudiannya dimusnahkan. What is IPM? Okey, apa itu IPM? IPM merupakan pengurusan perosak bersepadu yang berkesan dan sensitif terhadap alam sekitar. Okey, program IPM ni mempunyai maklumat yang komprehensif tentang kitaran hidup perosak dengan interaksi dia dengan alam sekitar.
Okey, maklumat ni akan digabungkan dengan kaedah kawalan perosak yang tersedia untuk mengeluarkan satu cara yang paling menjimatkan untuk kawalan tersebut. Kelebihan IPM guys. Okey, kelebihan dia ialah dia dapat meningkatkan hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan petani. Okey, IPM ini dapat mengurangkan penggunaan racun serangga. Selain itu, dia dapat menstabilkan hasil ladang. Ia mampu menjadikan petani menjadi lebih berdikari. Selain itu, dia dapat membantu mengurangkan pembelanjaan negara dengan racun perosak. Ia juga mengurangkan kos penjagaan kesihatan. Ia dapat meningkatkan simpanan petani secara langsung, dapat meningkatkan pendapatan petani. Terusnya, kekurangan IPM-nya adalah perancangannya lebih melibatkan diri. Seterusnya, dia lebih banyak membuat keputusan keluarga. Penjagaan rumput dan tanam yang lebih menuntut. Seterusnya guys, kelemahan IPM, dia lebih banyak menggunakan bahan ataupun sumber untuk menggantikan racun perosak ni. Akhir sekali, ia melibatkan lebih banyak kaedah teknikal. Okay guys, sekian saja daripada grup kami. Bye bye.